Apakah hukum penguat kuasa ikut arahan orang atasan sampai sanggup menzalimi rakyat? Ni rezek kot ni. Dia begini, Allah kata ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wajib mutaat pada Allah, wajib mutaat pada Rasul, dan wajib mutaat pada kerajaan. Tapi kerajaan itu bertapi. Nampak? Bersyarat, ya? Syaratnya tidak menindas. Kalau menzalimi tak boleh, haram. Maknanya bukan semua benda yang orang atas suruh kita boleh buat. Jangan pakai alasan saya terpaksa, orang atas suruh. Tak boleh. Kamu akan disoal di alam barzah dan di akhirat. Kalau orang atas suruh benda yang harus pada syarak je, maka boleh tunai. Faham? Boleh tunai. Okay? Tapi kalau arahan tu suruh buat benda yang haram, suruh buat benda maksiat, suruh buat benda yang zalim, tak boleh ikut. Wajib kita kena sanggah, kena menjarahi. Walaupun sampai dibuang kerja, wajib kena terima. Kerana rezeki Allah luas. Jangan tolong sekali-kali arahan untuk berlaku zalim, tak boleh. Lalu nak tolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong benda yang baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Perkara dosa, perkara musuh, jangan tolong. Atas alasan kerajaan, majikan suruh buat mendera rakyat, atas alasan majikan kerajaan suruh dia menyusahkan rakyat, dia pergi buat, dia akan diazab dalam api neraka dengan majikan dia sekaligus. Nah, ingat orang yang tolong orang yang zalim, orang yang tolong kerajaan yang zalim. Kalau kerajaan yang suka berbohong, kita pergi kata betul-betul, duk benar pembohongan, tak boleh minum di kolam Kausar Nabi. Kata Imam Al-Qurtubi, kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang tak diberi minum kolam Kausar, tanda masuk neraka. Nabi kata, saya kunu ba'di umara, lagi akan ada zaman aku, lepas zaman aku bila-bila nanti, kerajaan-kerajaan yakzibun, mereka bercakap bohong, wa yazlimun, wa nyanyi ke rakyat. Faman dakhala alaihim, siapa yang pergi kepada kerajaan seperti itu, fasaddaqa bikadzibihim, membenarkan pembohongan mereka, wa aana ala zulmihim, tolong perbuatan zalim mereka itu, lastu minni wa lastu minhu, dia bukan umat aku bukan nabi dia. Walam yarid alal haudi yaumal qiyamah, tak akan datang minum di kolam kausarku pada hari kiamat. Aduh, kena jaga. Tapi bukan semua benda kita kena lawang. Ada benda yang memang boleh. Maknanya penguat kuasa memberi alasan, disuruh oleh pemerintah, boleh. Syarat benda itu bukan zalim, syarat benda itu bukan menganiaya orang. Batulah jangan duduk berasa nak jadi pemerintah. Kerana apa? Berat jadi pemerintah ni. Yang selamat ialah keadilan ni, Nabi kata. Kalau ada tak betul, balik awal. Kalau ada tak betul, balik awal. Allahu Rabbi, kita berebut nak jadi menteri. Takut-takut tak ni lah. Semua menteri hari kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, tangan dia Nabi kata diikat pada leher, ikat di leher. Yang melepaskan rantai ikatan itu ialah keadilan dia semasa menjadi kerajaan. Takut tak? Kita berebut, menteri 50,000 haji, mu tak fikir hadis Nabi. Tapi mesti kena ada fardu kifayah, kena ada pemerintah. Kita kena tipu tak? Kena tipu sama tak? Jadi kalau pemimpin dia tipu rakyat dia, nak masuk surga, masuk neraka. Pemimpin tu, saya jawab, Nabi kata masuk neraka, mu nak kata masuk dia? Masuk neraka, kita ikut Nabi. Nabi kata, man ayyuma ra'in ustur'iya ra'iyatan faghasyaha fahuwa finnar. Mana-mana orang dilantik menjadi pemimpin kepada rakyat, lalu dia tipu rakyat dia, faham lagi? Maka dia di dalam api neraka. Dah jelas lagi, fahuwa finnar, dia dalam api neraka.
Bila tu kata ulama, jika tak mendapat keampunan Allah. Kalau Allah ampun, dah okey. Bukan kata minyak turun, beras pula naik. Jangan politik, tu contoh. Sikit lagi dah. 5 minit kita berhenti 9 suku. Dalam tandas surga masjid ada sarang laba. Boleh tak buang sarang laba itu? Boleh. Dan yang kata tak boleh, saja-saja bunuh laba. Hidup saja tak ada kerja, tunggu minyak turun tak turun, main kita pergi bunuh laba. Itu dilarang syarak. Faham? Tapi kalau rumah kita berkarut-karut dengan sarang laba, ulama membolehkan. Bukan niat membunuh laba-laba. Okey? Macam semut lah. Semut ni hayawan muhtaram. Hayawan yang dihormati syarak. Makna hormat syarak, saja-saja bunuh haram. Ada tujuan baru boleh. Dia ketik anak kita pun kenyek mampu. Boleh. Faham? Orang yang pesang 3 bulan, koma 3 bulan, bila sudah bangun, wajib qada puasa tak? Yang tinggal masih dalam koma. Jawabnya wajib qada. Apa dia? Wajib qada sembah yang. Okey. Kalau dia apa? Kalau dia berada di dalam dalam keadaan tidak berakal. Kalau dalam keadaan berakal, dia tidak sedar dengan akal dia, itu wajib qada. Kalau dia memang tidak ada akal, sedar tak sedar, tidak ada qada. Boleh atau tidak kita mendoakan keburukan kepada orang? Baik. Soalan pertama, kita nak doa buruk kepada orang, boleh atau tidak? Jawabnya boleh dengan syarat. Dia kata tak boleh. Sabar, boleh dengan syarat. Yang pertama syaratnya apa? Hendaklah kita doakan orang kita berlaku keburukan itu untuk menghentikan keburukan dia. Contohnya dia musuh Islam. Nabi pernah nak mendoakan kehancuran musuh Islam. Jadi orang tak? Orang tak? Betul tak? Doa dalam peperangan untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Betul tak? Boleh. Kenapa? Kerana bila dia kalah, bila dia mati, maka hilang kemudaratan dia kepada umat Islam. Dah lah, orang sama-sama Islam lah. Dengar molek. Baik, kalau dia orang Islam, apa tujuan mendoakan keburukan untuk dia? Kalau tujuannya kerana dendam, haram. Kalau kita doa keburukan itu kerana nak puaskan nafsu hati kita, haram. Dan yang kata boleh kita doakan keburukan dia supaya dia berhenti daripada melakukan maksiat atau kezaliman. Dia ni jahat sangat. Minta lah, ya Allah, we sakit pula. Jahat sangat duk kena kau orang. Khabar riput kau orang polis pun boleh tak takak. Dia besar pada polis lagi. Lagi. Kita nak pergi dia pengawal lagi penuh jahat sangat. Kita minta dengan Allah. Boleh. Kenapa? Menghentikan maksiat atau kezaliman daripada dia. Bapa muda kita Allah suruh dia sakit. Duduk tipu sama orang, nyanyi ke orang. Boleh. Yang tak boleh kita doa itu kerana nak puaskan hati dia, tak boleh. Dan yang ketiga, hendaklah tidak berlebih-lebihan dengan apa yang kita minta daripada kesalahan yang diperbuat. Contoh kesalahan dia kecil saja, kita minta doa melampau-lampau. Kita bangun tengok buah pelang ada cuti. Tengok CCTV mamak ambil. Lagi. Kita pun ya Allah minta lah lengit lori biar tu otot kembur gitu. Pandang tak bahan buah pelang cuti berdoa lengit lori. Lagi tu kita tak boleh. Jadi zalim. Okey? Soalan seterusnya.